Memilih sekalian daripada kita yang menunaikan salat subuh secara berjamaah untuk terus berada dalam umat Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sama-sama kita duduk sebentar dalam suasana majlis ilmu yang padanya kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang padanya juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan sedikit pahala amalan kita ini untuk memudahkan kita masuk ke syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahmati Allah, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Quran sebagai pembeza antara perkara baik dan buruk. Maka tidak dapat tidak dalam bulan yang mulia ini, maka ramai daripada kita melaksanakan satu ibadah yang jarang-jarang kita semua dapat lakukan setiap hari, iaitu membaca Al-Quran. Alhamdulillah, itulah kemuliaan yang berada dalam bulan Ramadan. Ala kulli hal, tazkirah kita pada pagi ini berkaitan dengan sifat orang yang berpuasa. Benda ini dah banyak kali ulang dah, cuma bila ulang tu maknanya pentinglah untuk kita ingat. Sesuatu yang kita ulang itu makna penting untuk kita ingat. Nabi SAW disebutkan dalam beberapa hadis, terutamanya sebagaimana dilukiskan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dalam kitab Syamil Muhammadiyah dalam an sifatil kalam. Nabi SAW dalam bab berkata-katanya Nabi SAW, sesuatu perkara yang penting Nabi SAW akan ulang 3 kali. Sesuatu perkara yang penting Nabi SAW akan ulang 3 kali. Begitulah juga kepada kita, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zariyat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan kerana peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Lantas peringatan yang kita sebutkan pada pagi ini berkaitan dengan sifat-sifat puasa orang Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahawa i'lam anna as-sawma 3 darajat. Sesungguhnya ketahuilah, puasa itu berada dalam 3 tingkatan ataupun darjat. Yang pertama, saumul umum, orang puasa secara umum. Wa saumul khusus, itu kita bincang bab lain bab akidah. Ala kulli hal, pagi ni kita bercerita tentang sifat orang berpuasa. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa amma shaumul umum, dan puasa umum itu fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah kama sabaqa tafsilah. Adapun puasa umum itu adalah menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwat. Ini puasanya ramai daripada kalangan daripada kita berpuasanya sifatnya seperti umum ini. Kenapa? Ramai kita dalam sebutkan hadis, orang yang berpuasa itu tidak melainkan illa ta'wal wal ju' wal atash. Orang yang berpuasa ini hanya sekadar lapar dan dahaga sahaja, kerana mereka tidak melakukan perkara-perkara yang mana apa itu sebenarnya tujuan puasa. Kenapa dalam Al-Quran ayat tadi sebelum ayat syahrul ramadan alladzi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, itu akhir ayat itu dia letakkan dengan perkataan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Moga-moga kamu bertakwa. Kenapa nak bertakwa? Sebab natijah ataupun hasil daripada puasa tersebut adalah takwa. Maka sesiapa dari kalangan kita yang ketika mana berpuasa habis sahaja bulan Ramadan, maka jadi jahil semula, maka puasanya itu bukan puasa yang makbul, bahkan mardud, puasa yang tidak diterima. Allahu Akbar. Mudah-mudahan setiap dari kita yang hadir ke dalam majlis ilmu ini dan juga jiran-jiran kita yang berada dalam qaryah ini, mudah-mudahan Allah terima pahala puasa mereka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu kita kena jadikan diri kita berada dalam 3 golongan ini. Sama ada kita nak duduk dalam mana, kita pilih selepas kita dalam tazkirah ni, kita nak duduk dalam mana. Baik. Kemudian wa amma shaumul khusus, maka puasa bagi orang yang khusus adalah fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarih 'anil atham. Manakala puasa yang khusus ini adalah menahan telinga
telinga kita. Benda yang sama disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tuan-tuan, kalau kita buka kajian kitab Penawar Bagi Hati, 7 anggota besar yang perlu kita tahan diri adalah salah satu ini telinga. Ada telinganya. Allah sebut dalam surah Al-A'raf apa dia? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah sebut dah. Antara orang yang lalai tadi apa dia? Orang yang ada otak ni tapi tidak menggunakan otak yang Allah bagi, akal yang Allah bagi untuk jalan kebaikan. Ada mata tapi tak melakukan mata itu untuk melihat perkara kebaikan. Ada telinga tapi tidak mendengar perkara yang baik. Maka mereka ni orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang lalai ni Allah kata apa? Lagi teruk daripada binatang. Allah gambarkan. Allah Rabbi waliyazbillah min zalik. Maka kita kena jaga kita punya pendengaran, penglihatan, lidah kita, tangan kita, kaki kita, semua anggota badan daripada dosa. Wa amma sawm khususil khusus fa sawmul qalbi 'anil himami daniyah wal afkar dunyawiyah wa kafu 'amma siwa Allah 'azza wa jalla bi kulliyah. Adapun puasa yang khusus ia adalah puasa hati daripada cita-cita yang rendah, fikiran-fikiran keduniaan, dan menjauhkannya daripada selain Allah Azza wa Jalla daripada keseluruhan. Baik, kita tengok satu-satu insya-Allah. Puasa umum yang kita sebutkan tadi juga, puasa orang awam hanya menjaga perut saja. Tengok dekat YouTube, oh sedapnya channel makanan tu. Sabar nak puasa lagi sikit lagi tengok channel orang masak pula ni. Tengok selebriti masak dekat TV pula ni. Dah tak ada dah ketuk-ketuk Ramadan Ketuk-ketuk Ramadan tak ada dah. Tu alhamdulillah, mana Allah dah jauhkan balak begitu tu. Tak ada ketuk-ketuk Ramadan, tidak tengok telur keluar, tengok telur nak jaga tu ni. Perut kita bukan senang. Tengok bazir Ramadan pula. Tengok bazir Ramadan kan. Bazir Ramadan pergi tengok Allah sedapnya ayam lampasu tu, tengok ayam pasu ayam golek, golek tengok ayam tu. Nak menahan perut tadi pasal ini puasa yang umum. Sebab itu kata sebahagian ulama bahasa, ulama lughah mengatakan ada beza antara as-saumu dengan as-siyam. As-saumu dengan as-siyam. Sebab itu kita kena buat apa? Sebab apa? Sebab umat terdahulu pun dapat juga puasa. Macam mana umat Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria sendiri. Berpuasanya Nabi Zakaria itu syariatnya berbeza dengan kita, betul? Sebut dah banyak kali sini saya nak ingat tak? Saya ingat tak? Puasa Nabi Zakaria macam mana? Haji Ismail kata puasa Nabi Zakaria tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Tonton hari ni kita ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan syariat cukup indah. Allah bagi mulut. Allah bagi mulut. Dan mulut ni pula Allah bagi lagi 2 pertahanan yang hebat pada dia. Apa dia? Gigi, bibir. Gigi dengan bibir. Tangan ada perlindungan yang hebatnya tu? Tak ada. Tapi zaman Nabi Zakaria, pasal apa dia buat begitu? Sebab kerana nak menjaga fitnah yang berlaku kemudian hari. Apa dia fitnah dia? Fitnah kepada ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Allah dah buat dah. Allah cipta puasa, Allah bagi syariat puasa pada Nabi Zakaria kerana zaman orang tu mulut dia kalah rancangan melodi. Orang mulut zaman tu. Jadi Allah bagi syariat puasa zaman Nabi Zakaria. Puasa boleh makan minum tapi tak boleh bercakap. Allahu Rabbi. Nabi Musa alaihissalam, puasa Allah Subhanahu Wa Taala suruh puasa dia 40 hari. Pasal apa? Dia kata nak jumpa dengan Allah. Allah kata boleh nak jumpa aku tapi puasa dulu. Tapi dah nak habis puasa, ya Allah nak jumpa ni. Boleh tak Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah? Maka Allah kata apa? Qala lan tarani. Nabi Musa, Allah SWT kata kepada Nabi Musa, kamu takkan dapat tengok aku. Sehingga kan disebut dalam Quran, falamma tajalla rabbuh, ketika mana Allah menzahirkan dia punya
tajalla Rabb menzahirkan tajallikan sifat dia sahaja, maka pengsan Nabi Musa alaihi salam kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, maka kalau kita daripada puasa orang yang umum, maka kita nak syariat Nabi Muhammad SAW hanya nak kena jaga mulut saja daripada makan. Tapi Allah nak tengok kita ni boleh tak jaga mulut kita daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan fitnah melalui mulut. Nak pula zaman sekarang fitnahnya bukan sekadar melalui mulut, bahkan jari kita. Oh, cantiknya jari. Tulis fitnah kat Facebook belaka. Nah, kutuk orang sini, kutuk orang sini. Nah, dalam Ramadan pun masih kutuk mengutuk, keji mengeji, cela mencela. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat tersebut, insya-Allah. Baik, puasa yang khusus, ada beberapa perkara yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya, mengatakan bahawa antara beberapa perkara yang perlu kita nak jaga supaya kita dapat menjadikan puasa kita puasa khusus, iaitu yang pertama sekali, jaga pandangan, jaga lidah, jaga pendengaran, jaga seluruh anggota badan daripada dosa, tidak banyak makan yang halal ketika berbuka puasa, hati dalam keadaan antara khauf dan juga raja. Yang pertama, kalau kita lihat tentang menjaga pandangan, kata Imam Ghazali, untuk kita mendapatkan puasa yang khusus, puasa yang pertama tadi puasa umum. Puasa umum ni orang yang awam. Kedua, puasa khusus ini puasa orang-orang yang soleh, orang yang soleh. Nah, kita pilih kita nak jadi puasa dalam golongan yang mana. Puasa yang ketiga, khusus adalah puasa bagi orang-orang yang siddiqin, muqarrabin, golongan al-anbiya. Ini golongan yang khusus. Akan tetapi boleh atau tidak kita capai martabat itu, insya-Allah kalau kita betul gayanya, bukan menjadi nabi. Bukan maksud suruh jadi nabi, tapi puasa para orang siddiqin, puasa para kaedah gaya-gaya macam mana nabi-nabi berpuasa. Yang itu kita boleh capai atau tidak, kita kena capai dulu puasa khusus ni terlebih dahulu. Kalau kita dah sampai puasa khusus, barulah kita boleh naik tahap sampai khusus. Baik. Tundukkan pandangan. Nah, zaman moden Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan fitnah macam-macam. Fitnah mata ni tuan-tuan, bukan setakat dekat TV saja dah sekarang ni. Kalau dulu memang tak ada TV, mata kita ni meliar, meliar tengok perempuan ni yang payah ni. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dalam dua ayat yang panjang juga disebutkan dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah sebut dah, wa qul lil mu'minina yaghdud min absarihim wa yahfazhum furujahum. Disebutlah, Allah kata, wahai orang yang dan katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, yaghdud min absarihim, tutup pandangan mereka. Bukan bila berjalan tutup. Langgoti yang tak apa, tutup mata. Allah kata tutup mata. Tak, bukan gitu. Ghaddul basar tadi bermaksud apa? Jaga pandangan dari perkara-perkara yang makruh dan juga haram. Ni bukan perkara haram saja, perkara makruh juga pun kena jaga. Apa benda perkara yang haram? Terus teranglah melihat perkara-perkara yang tidak menutup aurat umpamanya. Nah, perkara yang makruh macam mana mata ni? Nah, macam mana perkara yang makruh buat mata? Ustaz, macam mana? Tengok makanan daripada lepas subuh dah start tengok rancangan YouTube makanan. Oh, sedap ni, nak masak hari ni, nak masak. Sampai buku tak masak-masak. Nak tengok rancangan makanan, makruh. Bukan makruh maksud anda daripada subuh tengok. Makruh lah jadi ni. Tu kena berhati-hati. Dah tak ada benda nak buat, ustaz. Nak baca Quran tak larat, ustaz. Tengok YouTube je larat. Itulah dia makanan kita masuk ke syurga orang geraknya YouTube tu. Tu fitnah akhir zaman. Tidak menengok perkara yang melalaikan. Bila tengok perkara tu, kita tengok perkara tu, lalai hati kita daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah, kalau kita sebut di awal muqaddimah tadi, bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, maka Allah sediakan satu ganjaran cukup hebat. Tuan-tuan tak nak baca Quran, ibu-ibu tak nak baca Quran, apa yang Allah sediakan? Tengok saja. Tengok Al-Quran dapat pahala. Belum lagi buka baca. Tengok saja dapat pahala. Tapi ustaz, biar benar, takkan tengok je dapat pahala gitu.
Mana boleh makan. Atau buka je. Dah suruh tengok tadi, kenapa suruh tengok dapat pahala? Tengok, buka apa-apa, baca, takkan nak makan Quran tu. Tak boleh tak saya rebus Quran senang semua pahala dapat masuk. Itu masalah juga. Senang dapat masuk terus. Makan Quran dah, bukan begitu. Jadi baca, buka Al-Quran, tengok Al-Quran pun saja dapat pahala. Lagi Allah sediakan apa? Dengar orang baca Quran. Kita tak mampu nak baca Quran. Maka kita buat apa? Dengar orang baca Quran, dapat juga pahala. Ustaz, suami saya bukan qari ustaz. Dia mula alasan orang-orang yang malas nak ibadah ni macam-macam. Suami saya bukan pandai baca Quran. Kan zaman Allah SWT sediakan zaman teknologi ni macam-macam. Gunalah, tengok. Jadi YouTube tadi, tengok daripada YouTube, dia tengok orang masak, bukalah rancangan ataupun bukalah channel apa nama, live Masjidil Haram. Sepanjang hari boleh tengok Masjidil Haram. Kan rindu nak pergi buat umrah, nak pergi haji, rindu sangat. Buka YouTube, tengok live kan. Bukan susah kan. Ustaz, internet tak ada, data tak ada, ustaz boleh support tak? Payah juga. Ini alasan, macam-macam alasan untuk buat kebaikan. Orang berdolak dalih untuk buat kebaikan, mereka ini sama seperti orang yang munafik. Tak nak buat kebaikan, berdolak dalih nak buat kebaikan, sama lah macam orang munafik. Allahu Akbar. Orang munafik lagi baik lah, dia buat juga baik, tapi dalam hati kata untuk orang tunjuk kan. Ni dah macam orang munafik lah, tak nak buat langsung kebaikan, lagi teruk senang. Allahu Rabbina. Baik, itu tentang jaga pandangan. Yang kedua, jaga lidah. Seperti mana saya sebutkan tadi, Allah SWT cipta lidah kita ini dengan ditutupi dengan dua pertahanan antara gigi dan juga bibir. Gigi dah tak ada ustaz, pakai gigi palsu. Ada juga gigi palsu dan tak ada gigi, tinggal bibir je nak tahan dia. Nak makan pun kesian tengoknya kan. Tak boleh makan benda-benda yang keras pasal gigi tak ada katanya. Al-Quran bukan kita nak cerita pasal gigi, kita nak cerita bagaimana kita nak menjaga lidah. Sebab itu satu doa yang terbaik untuk kita amalkan dalam bulan puasa, Allahumma a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa hifzil lisan wa ghaddil basar wa tilawatil Quran. Ini doa yang baik. Allahumma a'inna 'ala as-siyam, wahai Allah, bantulah kami untuk berpuasa. 'Ala as-siyam, bila kata siyam itu tadi mestilah maksud dia apa? Jaga kita punya apa, pantang larang daripada makan dan minum, berserta apabila sebut perkataan siyam maka menjaga juga perkara yang makruh dan haram. Itu siyam tadi kan. Wal qiyam, makna kita ni dalam kita beramal ibadah, sama ada kita qiyamul lail dan sebagainya, maka kita minta Allah SWT tolong jaga kita. Wa hifzil lisan, dan sebagai Allah menjaga lidah kita. Wa ghaddil basar, supaya Allah menjaga pandangan kita. Wa tilawatil Quran, dan juga semoga Allah membantu kita untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan dimati Allah, bila sebut bahawa Quran, Quran ni bukan sekadar kita nak budayakan bulan Ramadan sahaja untuk khatam, bukan nak khatam sahaja. Antara yang terbaik, kalau tuan-tuan buka kitab karangan Imam Ubaid Al-Qasim dalam kitabnya Fadailul Quran, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tuan-tuan buka kitab-kitab tersebut, dinyatakan Quran itu haknya untuk diletakkan pada bacaannya yang tertil, bukan haknya untuk dikhatamkan. Faham? Hak Quran itu bukan untuk dikhatamkan, tetapi untuk dibaca dengan tertil, untuk difahami. Itu berarti bacaan Al-Quran. Sebab itu kita kata tadi, doa tadi tilawatil Quran, bukan qiraatul Quran. Kena faham juga tu. Bila kita baca Al-Quran tadi, yang kita hendak daripada madrasah Ramadan, bila kita baca Al-Quran tadi, apa dia? Kita faham yang kita baca, dan kita baca secara bertajwid. Itu yang betul sebila mana kita baca Al-Quran. Ramai daripada kita bila baca Al-Quran dalam bulan Ramadan, nak kejar tadarus bulan ni ke bulan ni, baca, oh khatam dah. Bukan khatam yang kita kejar. Kita kejar apa yang kita dapat manfaat daripada bacaan Al-Quran itu. Kita kejar apa hak-hak tajwid yang berada dalam Al-Quran itu. Inilah musimnya kita nak mengamalkan kelas-kelas tajwid yang kita ikut, sama ada di masjid yang diajar oleh Ustaz Khairul Amar,
ataupun kelas-kelas online yang lain kita ikut, ataupun kelas-kelas pengajian tajwid yang lain yang kita ikut, inilah mulanya kita nak aplikasikan bacaan tersebut, terutamanya dalam ahli keluarga kita, bukan sekadar di masjid saja kan. Abang balik mana? Tadarus. Yang rumah tak tadarus ke? Rumah kami masuk neraka. Payah juga, Allah marah bunyi. Anak bini jangan lupa, tuan-tuan rahmat Allah, ibu-ibu rahmat Allah, jangan lupa kat rumah pun budayakan tadarus juga. Kemudian bila kata berjaga lidah tadi, tidak bercakap bohong dan lara. Tidak bercakap bohong dan lara. Makna dalam puasa ini jangan mula kita ni kena berhati-hati. Jangan kita senang-senang untuk berbohong, senang-senang untuk melafazkan perkara yang sia-sia. Makna apa kata dalam bulan Ramadan ni sebab itu namakan madrasah tarbiyah. Tarbiyah, nak didik jiwa kita supaya kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita keluar dengan semua perkara-perkara yang baik. Dalam solat kita tiap-tiap hari kita sembahyang, tapi bila keluar daripada solat kita, daripada sembahyang kita, berapa banyak kebaikan yang kita keluarkan daripada solat, hasil daripada solat. Dalam solat kita boleh senyap dan taat, tapi keluar daripada sembahyang kita buat maksiat. Dalam solat kita boleh ikut imam cantik, tapi di luar solat apa yang pemerintah yang anjurkan pada kita tak boleh nak ikut. Apa yang ulama telah keluarkan hukumnya tak nak kita ikut. Apa yang telah sepakati dalam Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas tak nak pula kita ikut. Itu kena berjaga-jaga. Kemudian tidak mengumpat mengadu domba. Perkara ini banyak kali disebutkan bahawa kita ni digambarkan dalam Quran apa? Ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dalam suratul Hujurat disebutkan orang-orang yang mengumpat ni seumpamanya makan daging saudaranya sendiri. Allahu Rabbi. Jaga ni balasan daripada lidah. Kalau tidak Allah takkan sebut dalam suratul Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari kiamat nanti Allah kata al-yawm nakhtimu ala afwahihim, aku tutup mulut-mulut kamu ni, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sebut yang bercakap hari kiamat nanti tangan-tangan kita. Semua anggota badan tadi bercakap melainkan mulut, nak beritahu kita ni berapa banyak maksiat kita lakukan dengan tangan, berapa banyak maksiat kita lakukan dengan mata, berapa banyak maksiat kita lakukan dengan telinga, berapa banyak maksiat kita lakukan dengan kaki, dan semua anggota-anggota yang utama. Itu kena berjaga-jaga, tuan-tuan. Menjaga lidah disebutkan juga, kata Imam Ghazali, hendaklah kita selalu diam dalam bulan puasa, bermaksudnya tidak bercakap perkara yang lawa tadi lah. Bercakaplah perkara yang bermanfaat. Bila sekali kita bercakap, orang cakap, dengar daripada kalam kita kalam yang bermanfaat, maka orang akan pandang kita, Masya Allah. Bukan kita nak pandangan orang, tapi kita nak orang bila kita bercakap terus ingat Allah. Inilah sahabat yang baik. Bila orang cakap dengan dia, ingat Allah. Tengok dia, ingat Allah. Tidak tengok dia, ingat Wahabi, ingat apa? Ingat maksiat je kerjanya. Tu kena tahu. Basahkan lidah membaca Al-Quran dan juga zikrullah. Tidak berkata kotor keji sesuatu yang merengangkan hubungan atau permusuhan antara unsur riak. Jangan ada kalau kita cakap-cakap tu sehingga menimbulkan rasa riak. Kemudian seterusnya menjaga pendengaran, tidak mendengar sesuatu yang haram dan makruh. Sesuatu yang haram diucapkan, haram juga mendengarnya. Kena jaga kita punya pendengaran. Kalau orang sebelah mengumpat, lari. Jangan pula betul. Semalam macam tu juga dengar. Kita jangan kali, jangan. Kalau orang mengumpat, larilah kita. Jaga pendengaran perkara yang haram dan makruh. Sebagai ulama letakkan muzik. Muzik. Hukum dia macam mana? Muzik yang haram didengar, muzik yang harus didengar, muzik yang makruh didengar. Dia bukan cerita pasal bid'ah tak bid'ah, nak cerita hukum. Hukum bila sebut hukum 5 tu. Wajib, haram, makruh, 5 tu. Wajib pula dengar muzik. Bila boleh wajib ustaz dengar muzik? Ada ke wajib dengar muzik? Boleh tak dengar? Wajib dengar muzik ni. Wajib dengar muzik. Mana kata kalau kita nak berdakwah ke orang kampung, orang yang tak pernah datang pendakwah Islam, dan muzik lah pengamalan mereka,
kita boleh gunakan muzik untuk berdakwah. Ketika itu datang hukum wajib. Tapi kenalah tengok alat sesuainya pula. Ini dengan gitar, dengan apa semua, rambut terpaksa panjang ustaz tu, tak payah, itu bukan itu bukan berdakwah yang cantik. Tidak kan? Sebab itu kata Imam Ghazali, muzik ini perkara yang harus. Imam Ghazali kata harus muzik ini. Sebab Imam Ghazali sendiri, dia ni bermain dengan alat muzik dipanggil sitar. Sitar kan? Apa bahasa kita? Gabus. Gambus pula. Gambus main gambus. Imam Ghazali sendiri main gambus. Kerana apa? Dia untuk inilah, untuk mendatangkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ulama yang moden, yang pula ekstrim, haram muzik. Tak usah nipu lah tuan-tuan. Saya beritahu ni dekat Mekah ni terjadi sendiri. Di Mekah saya naik teksi banyak kali nak ambil jemaah pergi kat Jeddah. Dekat Mekah tu elok baca Quran. Bacalah Quran, tak macam-macam syekh driver tu baca. Sampai dekat bab Mekah yang ada gelambang Quran kan, tukar channel orang putih. Keluar je Mekah, driver taksi tu keluar lagu lain. Ni penduduk yang duduk dekat Mekah ni terus cerita dekat Mekah elok je Quran. Keluar berdebat Mekah, pintu nak masuk kota Mekah, tukar channel. Jangan jadi macam tu tuan. Sebabkan kawasan tu kawasan mulia, elok pakai channel yang mulia, tapi keluar dari kawasan yang mulia tak pakai channel yang mulia. Begitulah ramai daripada orang Mekah yang mana mereka ni imigran, pekerja asing kan, yang ialah isteri jauh. Ada sebahagian penduduk Mekah, untuk mereka melepaskan nafsu syahwat mereka pergi ke Jeddah, pergi melayan pelacur. Ada. Ni jangan ingat orang duduk Madinah, duduk Mekah ni orang semua soleh. Jangan sebab kawasan tu mulia, semua penduduknya mulia, tidak. Tapi Allah muliakan tempat tu. Kalau orang tu memang masuk kawasan tu jadi mulia dan mulia selama-lamanya, tak ada masalah. Tapi orang tu kadang-kadang dia duduk di tempat tu jadi mulia, keluar dari tempat mulia jadi haram Jeddah. Itu masalah. Itu kena jaga. Tempat kita memanglah kita tak nampak keberkatan pada tanah Seri Iskandar, tapi kalau penduduk Seri Iskandar mulia, orang respect tak? Respect kan? Tapi Madinah dengan Mekah tu, walaupun penduduk ni jahat, Allah muliakan tempat tu. Dan kita pergi sana walaupun dengan dosa, kita akan menjadi orang yang soleh. Orang tengok, dia pergi Mekah. Jadi nampak satu yang indah. Allah Akbar. Tolong dengan mendengar perkara yang haram seperti mengumpat, makruh, muzik-muzik yang melalaikan. Kemudian jaga seluruh anggota badan daripada dosa, tangan, kaki, jangan kita lakukan perkara-perkara yang haram. Perut daripada makanan yang syubhah. Berbuka puasa dengan makanan halal yang banyak. Haram dah tentu tak boleh makan. Masuk kat sini kata Imam Ghazali, berbuka dengan perkara yang halal, maksud dia apa? Makanan yang halal kita makan itu jangan buka dengan yang banyak. Ramai daripada kalangan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nasi ayam 3-4 bungkus dia tibainya. Bukalah yang ringan-ringan dulu supaya perut tak terkejut. Perut tak terkejut. Kita dah elok-elok puasa, tiba-tiba terus masuk terus benda berat. Terkejutlah perut. Buka sikit-sikit dulu. Sebab itu Nabi SAW, baginda Nabi kalau dalam bab berpuasa, baginda ada 2 jenis kurma, satu rutab, satu lagi tamar. Rutab dan tamar. So Nabi makan rutab bila? Nabi makan rutab ketika subuh, makan tamar ketika berbuka. Tamar ni yang kering, rutab ni yang basah. Kering dan basah kenapa? Untuk sahur, kerana bila dah basah tadi, itulah banyak tenaga yang untuk paginya makan yang basah. Jadi Nabi gunakan 2 jenis kurma tadi, rutab dan juga tamar yang kering. Kita macam-macam tambahan daripada tu lagi. Kurma pun ada, dia kata sunnah Nabi makan kurma. Nampak buah temika, alhamdulillah, taib. Nasi ayam makan, ayam golek makan, semua makan. Lain daripada sunnah Nabi SAW. Tidak banyak makan yang seterusnya, hati dalam keadaan antara takut dan khauf dan juga mengharap. Ketika berbuka puasa, hendaklah kita membawa 2 sifat, iaitu sifat khauf dan raja. Khauf ni maksud apa dia? Khauf ni sifat kita takut bahawasanya puasa kita ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita daripada pagi sampai ke maghrib ni, ya Allah, puasa aku ni terima ke tak terima? Itu perasaan khauf.
Yang raja perasaan mengharap, ya Allah, moga-moga puasa aku tadi diterima. Sebab itu kalau antara doa yang terbaik kita baca dalam supaya tarawih kita apa dia? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Doa ni baik untuk diamalkan. Hatta doa ini bukan sekadar dalam bulan Ramadan, boleh baca dalam bulan-bulan biasa. Cuma buanglah perkataan siyamana pun tak ada masalah. Terima, semoga Allah terima amalan kita. Ada dalam hadis sebutkan Allahumma sallimna li Ramadan wa sallamhu lana wa tasallahu minna mutaqabbala. Ini doa yang baik juga diamal. Ini diriwayatkan dalam hadis. Allahumma sallimna li Ramadan. Tapi saya ubah sirah ni, lafaz sirah tu dalam sirah mufrad, mana individu. Allahumma sallimni li Ramadan, dalam bahasa dalam hadis. Tapi kita ubah sirah tu sebab kita ingin berjamaah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallamhu lana wa tasallahu minna mutaqabbala. Kataan mutaqabbala supaya Allah terima puasa kita, mutaqabbala tadi. Sebab itu ada satu lagi halil berkenaan dengan puasa. Bila datangnya bulan puasa, satu sunnah doa lagi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Ada juga panjang sampai ada yang sebahagian pendek, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda. Ini doa yang baik. Terbitkanlah Ramadan ni dengan aman dan dengan aman dan keimanan. Was salamati wal islam, dalam selesa dan kesejahteraan. Ini doa yang baik untuk kita. Wa taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan dapat taufik kepada engkau yang apa yang engkau redai. Ini doa yang baik disebut dalam hadis. Tuan-tuan boleh amalkan insya-Allah. Dan kita kena sebut setiap kali selesai berbuat ibadah, bukan sekadar puasa sahaja. Tahajud kita umpamanya, baca Quran kita umpamanya, solat kita umpamanya, tiap-tiap hari kena ada dua perasaan ni, khauf war raja. Khauf dan juga raja. Baik. Saya rasa selesai tu tazkirah, jam dah bunyi. Alhamdulillah, tak lama lagi ustaz mengepek. Boleh berhenti tu. Boleh insya-Allah. Kita tahu tuan-tuan nak terdarus lagi, jadi tak nak ambil masa. Insya-Allah ni sampai pintu masjid ada orang bagi soalan pula kat saya. Boleh saya jawab sekejap soalan. Kadang-kadang kena jawab, tidak kan tak boleh jemput datang masjid kita. Soalan. Ada yang cakap wanita sedang haid. Cerita pasal puasa masuk haid pula. Okey, tak apa. Ada yang cakap wanita sedang haid boleh masuk masjid sebab sekarang dah ada alat untuk menghalang darah dari menitik atau mengotori masjid. Kalau macam tu wanita haid boleh pegang cium dan masuk dalam Kaabah, pegang Quran dan lain-lain ustaz. Apakah hukum wanita sedang haid masuk dalam masjid menurut mazhab Syafi'i? Baik. Soalan cakap kalau wanita haid boleh tak masuk masjid sebab sekarang dah ada alat penghalang untuk darah dari menitik. Tuan-tuan dan mati Allah. Dalam ilmu saya yang cetek ini, dalam 4 mazhab, tuan-tuan boleh rujuk dalam karangan buku Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi berkenaan fiqh 4 mazhab. Dalam 4 mazhab menyatakan tidak boleh perempuan duduk dalam masjid. Kita ada 2 perkataan, satu murur, satu al-mukthu. Satu murur, satu al-mukthu. Al-murur ni apa? Melintasi sahaja, seperti mana hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Nabi berkata, "Ya Aisyah, nawilni." Wahai Aisyah, ambilkan aku punya kain hullah, kain hullah Nabi. Nabi kata, "Ya Aisyah, ambilkan kain hullah aku." Maka Aisyah kata apa? Aisyah ambil, bagi hulur, tapi Aisyah tak masuk. Hadis riwayat Aisyah kata, nak tunjuk Nabi suruh ambil, boleh tak masuk untuk bagi barang tu, boleh bagi masuk barang. Tapi ini kaedah dipanggil murur, lintas sahaja. Anak kecil, mak tu dalam keadaan haid, tiba-tiba anak baby tu pergi ke bapa dia dalam masjid, boleh tak dia ambil anak tu? Boleh. Itu dipanggil murur. Tapi yang dimasukkan al-mukthu ini duduk diam dalam masjid. Perempuan yang haid duduk diam dalam masjid, boleh tak? Tak boleh, kata 4 mazhab. 4 mazhab saya mengikut mazhab. Saya tak ikut ulama ke yang moden kata kan boleh, sebab kita dah ada alat penahan daripada kekotoran. Tuan-tuan mati Allah, zaman Nabi takkan orang yang tak ada pad ni darah mengalir keluar macam tu je. Nak cerita. Kalau kita mengambil illah mengatakan bahawasanya orang perempuan ni zaman sekarang dah ada pad,
Jadi tak adalah darah tu keluar. Bolehlah masuk masjid, duduk dalam masjid. Zaman Nabi perempuan pun ada haid juga. Takkanlah setiap hari meleleh keluar darah tengah jalan. Fikir logik sikit. Nah, zaman Nabi, zaman sebelum Nabi lagi perempuan ada darah haid. Takkan mereka tu berjalan sehingga darah tu meleleh atas jalan? Makna ada alat menghalang. Tapi kenapa Al-Quran kata perempuan, kenapa dalam syariat Islam kata perempuan yang haid dalam 4 mazhab kata tak boleh duduk dalam masjid? Bukan sebab kena darah tu tadi. Tu kena faham. Kalau macam tu dah ada pek boleh masuk masjid? Tak boleh. Jangan senang buat hukum gitu. 4 mazhab ni tuan-tuan. Melainkan orang yang tak ada mazhab memang dia kata boleh. Tu je saya cerita. 4 mazhab, ilmu saya yang cetek, minta maaf, ilmu saya cetek. Dalam 4 mazhab bacaan saya ke apa semua, memang dalam 4 mazhab saya menuntut dengan ilmu. Tak kisah, guru saya ada mazhab Nafi, guru saya pun ada mazhab Nafi, guru saya ada mazhab Hanbali, guru saya ada mazhab Syafi'i, guru saya pun ada mazhab Maliki. Saya tanya setiap guru saya pun semua menyebabkan tak boleh, melainkan murur, melintas sahaja. Habis ustaz, kalau orang tu nak datang masjid, nak dengar majlis ilmu, boleh tak? Kata ulama, boleh datang masjid tak bukan tak ada masalah. Duduk dalam masjid yang masalah. Duduk luar masjid kan banyak kawasan luar tu, elok duduk bawah tu, tak ada masalah nak dengar majlis ilmu. Tapi duduk dalam masjid, nahi kabi nahi. Jangan sesekali. Jangan senang-senang sebab kita ulama, ada ulama kata boleh, fatwa-fatwa moden kata boleh gini-gini. Fatwa tu ikut mazhab mana? Penting tu kita mengambil mazhab muktamad dalam mazhab, bukan pendapat individu dalam mazhab. Pendapat muktamad dalam mazhab tu yang kita kena ambil. Tak boleh perempuan haid duduk dalam masjid. Nak dengar majlis ilmu, kata ulama nak dengar boleh kat luar-luar tu. Tapi jangan duduk dalam masjid. Jangan duduk dalam masjid. Betul ustaz, macam mana dia nak dapat ilmu juga? Allahu Akbar. Kan zaman sekarang ni macam-macam ada. Media sosial ada. Ustaz, dia boring lah dengar-dengar radio ni. Allah nak beritahu, kalau datang masjid dia catat tak? Tu satu. Datang masjid tu dia catat tak? Ke dia bersembangnya banyak? Jangan nipu lah. Kalau dia kata di masjid pun dia catat, kalau duduk rumah dengar radio pun dia catat, itu betul lah kaedahnya. Ini duduk rumah pun sembang juga, sambil saya buka radio. Duduk masjid pun sembang juga, tak mencatat juga. Tapi tiba-tiba datang haid, nak duduk masjid, nak dengar majlis ilmu. Tu kena faham. Kena faham tu nak. Bukan senang-senang kita nak duduk. Nak pula kalau tiba-tiba melainkan kata sebagian ulama, contoh ada pendapat dalam mazhab Hanbali, pada saat saya menukilkan bahawa kalau nak datang masjid, nak dengar majlis ilmu boleh, tapi ilmunya fardu ain. Darurat ketika itu nak dengar fardu ain. Dia memang suami dia tak pernah ajar fardu ain, kawan dia tak pernah ajar fardu ain, dan ketika itu masjid buat ilmu fardu ain, dia nak datang juga. Fardu ain boleh. Fardu ain macam mana? Belajar tafsir. Hadis fardu ain tak? Fardu ain apa dia? Solat tak tahu, itu fardu ain. Tapi kalau ilmu lain, tafsir, hadis, usul fiqah, tak payah lah. Bukan kerjaan kita tu. Tu bukan kerjaan kita. Nak dengar bila boleh, tak ada masalah. Bila-bila boleh. Tuan-tuan, sekarang ni macam-macam kuliah online. Yang paling mudah nak belajar fiqah tu, Galeri Ilmu, Ustaz Muhadir Jul. Ada kuliah-kuliah yang sebelum-sebelum ni, yang kelas-kelas fiqah ke, kelas akidah ke, bayar je. Tinggal nak bayar je. Duit tak ada pula ustaz. Itu alasannya. Dia balik kita, duit tak ada ustaz, tak cukup. Tapi beli makan buka puasa tiap-tiap hari RM100 boleh pula. Nak majlis ilmu nak free saja. Ni masalah juga kalangan kita ni. Majlis ilmu nak free, tapi bila buat belanja lain semua boleh. Baju raya boleh mahal-mahal, tapi belanja ilmu mahal ustaz, RM50 pun. Allah, ilmu tu mana pentingnya? Kalau ilmu fardu ain, sebahagian ulama kata boleh, tapi kena ingat 4 mazhab kata tak boleh duduk dalam masjid. Asal hukum dia tak boleh. Jangan duduk buat kata boleh, imam ni kata boleh, imam tu ikut mazhab mana? Kalau dia tak ikut mazhab, dia kata boleh kita ni ikut mazhab. 4 mazhab kata tak boleh haid duduk dalam masjid. Al-muqsu tadi, murur tak apa. Murul dia ambil barang, tapi al-muqsu boleh dalam keadaan darurat. Darurat macam mana tu?
Dia keluar pada masjid hujan lebat, keluar tu dengan guruh apa semua, dia terpaksa berlindung dalam masjid. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Keluar rimau tu ke depan, lari masuk dalam masjid, tak ada masalah, duduk diam. Nah, keluar alung kejar masuk dalam masjid. Masjid selamat katanya. Nah, tak nak berlaku kejadian berdarah dalam masjid, maka duduk dalam masjid. Alung tak boleh, masjid nanti kena laknat. Nah, itu darurat, tak ada masalah. Tapi apa daruratnya kalau nak kata ilmu fardu ain pun sekarang boleh dapat di luar pada masjid. Tu ni tamah yang bertanya ni, saya rasa itulah dengan ilmu yang saya cetik ni. Tak boleh, 4 mazhab kata tak boleh. Tapi kalau ada yang mengikut pandangan ulama yang moden, ikutlah pendapat pulanglah ikut pendapat ulama yang moden tu. Dia tanggunglah. Dia tanggung. Dalam 4 mazhab kata tak boleh. Dia tanggung kalau dia kata boleh. Sebab rumah Allah ni tempat yang suci. Rumah Allah ni tempat yang suci, bukan maksud Allah duduk kat sini nah. Jangan faham rumah Allah duduk sini. Itu buat akidah pula. InsyaAllah kata silap kata Hilmi kata dengan Jazman kita insyaAllah ada daurah kita akidah nanti. Itu kemudian daurah akidah besar-besaran. Ini tuan-tuan tak datang rugi. Ni free insyaAllah nah. InsyaAllah free. Nanti kita akan jemput insyaAllah Tuan Guru Ahmad Ridauddin insyaAllah, tak ada rezeki, akan mengajar kita Ummul Barahin insyaAllah. Kita akidah yang asas untuk Islam. Kita bergabung antara insyaAllah, kalau jadi insyaAllah gabungan antara beberapa buah masjid di daerah kita. Tuan-tuan kalau ada peluang kesempatan boleh ambil ilmu untuk belajar kitab ini. Sebagai ahli sunnah wal jamaah kita asas Ummul Barahin. Nanti insyaAllah nanti diumumkan kemudian lah macam mana program itu. InsyaAllah kita doa. Bukan setakat itu, kita nak menjadikan betul-betul sekadar di bandar ilmu. Bukan sekadar ilmu yang moden, bahkan ilmu agama kita, tradisi ilmu kita yang kita nak belajar ni, ini lebih penting nak wujudkan ilmu turas. Kitab-kitab lama ni yang ramai daripada kita tertinggal. Tuan-tuan tengok di Bangi sana, di KM, tiap-tiap minggu orang mengaji kitab-kitab turas ni. Kita yang kat sini pelik, apa hal lima ni tiap-tiap hari kitab yang tak pernah dengar pun, yang kita dengar apa? Fiqh Munakahat. Yang kita dengar fiqh muamalah yang baru-baru ni fiqh aulawiyat, fiqh daulah, itu kita dengar betul. Yang kitab dulu-dulu bukan kitab lama, tapi itu kitab yang kita belajar sebenarnya, ulama-ulama belajar. Tak ada kita beri penekanan. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja untuk pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahmanir Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami yang banyak kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat semua di masjid yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berkatilah apa yang kami dengar pada pagi ini supaya dapat kami amalkan dan sampai kepada orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, dengan keberkatan majlismu pada hari ini ya Allah, permudahkanlah segala kesulitan kami ya Allah. Berilah kami kelapangan dan kemudahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, dengan keberkatan majlis pada pagi ini ya Allah, Engkau angkatlah wabak Covid-19 sebenarnya ini ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, Allahumma barikillahumma lana fi syahr Ramadan wa radin anna. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam wa tawfiqi lima tuhibbu وترضى اللهم أعنا على الصيام والقيام اللهم اجعل ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tanggung kafaratul majlis juga suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.